Tingkatan 3, tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, dalam tajuk ini kita akan mengenali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Okey, yang pertama sekali kita tengok dulu taburan di mana terdapat gurun panas di dunia. Okey, yang pertama sekali kita kena ingat gurun panas ni yang penting semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama sekali sebagaimana kalau kita tengok buku teks kita hendaklah tahu gurun Mojave, gurun Atacama, gurun Sahara, gurun Arab di semenanjung Arab ini, gurun Iran, gurun besar Australia, dan gurun Kalahari. Okey, jadi ciri tumbuhan semula jadi di gurun ini ialah ia terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Maknanya pokok-pokok di kawasan ini tumbuh tumbuhan jenis xerophyt lah. Tumbuh secara jarang-jarang. Contohnya pokok kaktus, pokok pear, semak samun berduri, rumput esparto. Begitu juga dengan hidupan liar. Hidupan liar di sini ialah jenis nocturnal. Nocturnal ni maksudnya hidupan yang aktif pada waktu malam. Waktu siang dia akan relax macam tu, macam mengantuk je. Okey. Jadi pada waktu siang dia akan jimat tenaga dia. Contohnya air dalam badan tu apabila dia berteduh di bawah pokok sentiasa berehat, maka air dalam badan dia dapat dikekalkan. Jadi dia hanya bergerak aktif pada waktu malam. Contohnya seperti unta, kalajengking, tikus, cicak hutan. Itu bagi gurun. Okey, yang kedua kita tengok dulu taburan hutan monsun tropika. Okey, monsun tropika ni dia tumbuh di kawasan di utara negara kita lah. Kalau kita tengok di Asia Tenggara ni, ni di sini tempat hutan monsun tropika. Di Thailand, Myanmar, Bangladesh, di Sri Lanka, Laos, Luzon, Filipina. Ini kawasan ni ialah kawasan hutan monsun tropika. Okey, hutan monsun tropika ini ciri-ciri tumbuhan semula jadi dia ianya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras. Contohnya pokok jati, penaga, cendana, jelutong, buluh dan rotan. Banyak sekali terdapat di dalam hutan. Kalau di Thailand, pokok jati di pembalakan. Pembalakan ni ialah daripada kayu jenis jati lah yang terkenal dengan ketahanannya. Okey. Jadi ia daun pokok di ciri-ciri tumbuhan semula jadi dia, daun pokok dia ni banyak lebar bagi mendapatkan cahaya matahari dan biasanya hujung daun itu akan berbentuk tirus. Okey, hidupan liar pula kebanyakannya di sini haiwan ini terdiri pada haiwan yang berbulu nipis. Sebabnya iklim tidaklah iklim dia agak panas juga. Kulit berkedut dan bersaiz besar. Contohnya rusa, gajah. Kalau di lapisan atas hutan terdapat monyet dan pelbagai jenis burung. Okey, buaya, harimau pun ada juga. Okey. Dan yang ketiga kita tengok taburan hutan daun luruh sederhana. Di mana lokasinya? Okay, lokasinya ia terdapat di Kanada. Ni, Kanada. Di bahagian barat daya Kanada ini. Di bahagian timur Amerika Syarikat. Di Mexico. Ni hutan di sini hutan daun luruh sederhana. Di mana lagi? Di Chile ni.
Ni Chile. Kemudian di Eropah Barat. Di Eropah Barat. Di Korea Utara. Di tengah China. Jepun. Dan di bahagian pantai, di bahagian bawah, di bahagian tenggara Australia dan New Zealand. Ini taburan hutan daun luruh sederhana. Ini kawasan sejuk sederhana lah. Okey. Jadi apakah ciri tumbuhan semula jadi di sini? Daunnya tirus nipis. Batang pokok berkulit tebal mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Transpirasi ini maksudnya kehilangan air melalui liang-liang seni pada permukaan tumbuhan itu. Batang pokok berbentuk silinder. Kulit kayunya ialah keras. Okey. Ciri-ciri hidupan liar di sini pula ialah hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Haiwan di sini dia akan berhijrah. Contohnya chipmunk. Chipmunk ini dia berhijrah. Atau dia juga berhibernasi pada musim sejuk. Hibernasi ni maksudnya dia akan menjadi tidak aktif dan tidur je sepanjang musim sejuk. Okey, contohnya ialah burung belatuk, burung hantu ada di sini, musang merah, tupai merah. Okey. Seterusnya taburan hutan konifer. Kalau awak lihat di sini, ini kawasan hutan konifer di kawasan utara Kanada. Di Eropah juga ada. Ini di Rusia. Ini hutan konifer. Ni kawasan sederhana, sejuk juga di bahagian arah utara garisan ke arah hemisfera utara, arah utara garisan khatulistiwa. Jadi ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini, dia berbentuk kon. Kanopi pokok bahagian atas tu berbentuk kon bagi mengelakkan salji terkumpul di atas dia lah. Batang pokok juga berkulit tebal, daun kecil halus, permukaan daun tu bersalub liling untuk mengelakkan ancaman frost lah. Untuk mengelakkan ancaman frost. Okey, ciri hidupan liar di sini ialah sangat aktif. Binatang di sini aktif pada musim panas kerana mencari makanan. Musim panas dia tidak panas. Jadi pada musim sejuk pula, rusa, burung ni akan berpindah ke kawasan yang lebih panas. Dia akan turun ke selatan sikit. Contohnya hidupan liar di sini seperti beruang, mus, ling dan tupai merah. Okey. Apa dia kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia ini? Okey, kalau awak tengok di sini, yang pertama ialah pelancongan. Jadi pelancongan ni kebanyakan kawasan hutan semula jadi di dunia sesuai dijadikan sebagai pusat eko pelancongan. Contohnya ni, naik di atas belakang gajah. Okey. Yang kedua, penghalang hakisan. Jadi tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan tanah. Contohnya di sini awak tengok, rumput-rumput ini akan mencengkam butir-butir tanah. Itu contohlah. Yang ketiga, ekonomi. Okay, ekonomi ni contoh dia, contoh seperti kalau kata hutan konifer itu, atau batang pokok dia digunakan untuk tujuan pembalakan lah, untuk menghasilkan kayu balak. Ni ekonomi ni. Okay, dan yang terakhir ialah sebagai sumber perubatan. Jadi tumbuh-tumbuhan semula jadi ni bukan sahaja bernilai estetika, tapi boleh juga merawat pelbagai penyakit. Ni saya bagi contoh di sini pokok. Kalau di hutan monsun, hutan hujan tropika, adanya pokok tongkat ali. Ada juga di negara-negara lain pokok oak boleh digunakan untuk menyembuhkan masalah cirit berit. Daun pokok pine pula kaya dengan vitamin C. Okey. Sekian sahaja untuk tajuk ini.